Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin menyampaikan pembentangan tugasan kami berkenaan analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan dalam membentuk kemenjadian murid. Ahli kumpulan kami ialah Saya Muhammad Arif bin Muhammad Syabul Fadilah. Saya Nur Naziha binti Baharun. dan saya sendiri Siti Zulaikha binti Bakri. Kita masuk kepada pengenalan. Kembali kepada pengenalan. Apakah itu pendidikan? Pendidikan merupakan asas penting dalam pembentukan negara Malaysia ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai masyarakat daripada pelbagai bangsa atau kita sebut sebagai majmuk. Setiap dasar yang dibentuk perlu selari dengan keperluan masyarakat keseluruhannya, bukan berfokus kepada satu kaum sahaja, akan tetapi keseluruhan masyarakat daripada pelbagai bangsa dan juga kaum. Pendidikan merupakan alat perpaduan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, apakah maksud falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan hasil persejarahan pelbagai kaum di Malaysia yang membawa kepada peristiwa rusuhan kaum. Seperti yang kita sedia maklum, bagaimanakah pendidikan boleh membentuk kepada alat perpaduan? Kalau kita kembali semula kepada pengetahuan sejarah kita, negara kita telah mengalami satu fasa yang mana kita telah dalam keadaan pecah perintah, yang mana setiap bentuk kaum telah dibahagikan mengikut pekerjaan masing-masing. Disebabkan itulah, untuk membentuk semula perpaduan antara satu sama lain dalam masyarakat Malaysia, perpaduan dibentuk melalui pendidikan. Falsafah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, berfokus kepada jasmani, emosi, rohani, intelek yang merujuk kepada keseluruhan pembentukan kemenjadian murid. Nilai yang dibawa dalam FPK ini membawa nilai kewarganegaraan yang inklusif seperti keadilan, solidariti, perpaduan, pengiktirafan diri. Keseluruhan aspek-aspek yang dibentuk dalam falsafah pendidikan ini perlu diterapkan kepada jati diri murid-murid untuk membentuk kemenjadian murid tersebut. Corak pendidikan akan sentiasa berlaku dalam perkembangan sejarah Malaysia. Kita akan selusuri satu persatu pada tayangan yang seterusnya. Ini ialah corak pendidikan sebelum merdeka. Kalau kita dapat lihat, kita kembali semula kepada abad ke-15. Abad ke-15 ini merupakan satu prasejarah di mana Empayar Melaka yang telah menguasai tanah Melayu pada ketika itu. Pada ketika itu, corak pendidikan telah bermula. Akan tetapi, pendidikan yang telah berlaku pada zaman itu berfokus kepada ilmu keagamaan. Pada ketika itu, kedatangan Islam ke tanah Melayu telah membuka ruang-ruang pendidikan untuk menguasai ilmu agama. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal seperti rumah, surau, pondok dan kawasan-kawasan lain secara umumnya secara tidak formal, tidak seperti keadaan sekarang. Pada ketika itu, mereka tidak ada penempatan yang khusus, mereka tidak ada peraturan-peraturan yang khusus, penempatan yang mereka laksanakan juga terbuka sesiapa sahaja boleh masuk ke dalam sesi pembelajaran tersebut. Kemudian, corak pendidikan daripada abad ke-15 mula berangkat kepada abad ke-18. Dalam abad ke-18, pendidikan tradisi semakin terkenal. Kalau dulu fokusnya di rumah, di surau dan di pondok-pondok kecil yang tiada fasiliti yang lengkap, kemudian beralih pada abad ke-18, pendidikan tradisi semakin terkenal dan muncul pula sekolah pondok di beberapa buah negeri. Sekolah pondok ini mula dipelopori di beberapa negeri seperti Kelantan, Kedah dan Terengganu. Kemudian, corak pendidikan itu mula beralih pada tahun 1786. Pada ketika ini, zaman penjajahan kolonial Inggeris pun bermula, yang mana wujudnya sekolah vernacular Inggeris. Mereka telah memecahkan masyarakat pada ketika itu pada peraturan pecah perintah. Setiap bangsa telah ditetapkan tempat-tempat tertentu. Contoh, orang Melayu di perkampungan, orang India di estate, manakala orang Cina di kawasan bandar. Maka pendidikan yang berlaku pada ketika itu juga menurutnya pecah perintah juga. Maksudnya tidak berada dalam satu keadaan yang sama. Akan tetapi asing-asing mengikut penempatan masing-masing.
Seterusnya, dalam memahami konteks corak perkembangan pendidikan di tanah Melayu pada ketika itu, kita dapat kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Walaupun perkara itu telah berlaku bertahun yang lalu, tetapi falsafah pendidikan kebangsaan sentiasa ambil cakna melalui proses-proses perkembangan tersebut. Apakah kaitan FPK dan corak pendidikan sebelum merdeka? Saya dapat kaitkan kepada 3 perkara. Pertama, pendidikan merupakan usaha yang berterusan. Kalau kita boleh tengok balik bagaimana pendidikan yang berlaku pada abad ke-15, pada abad ke-18, terusnya kepada zaman kolonial Inggeris, pendidikan itu merupakan satu usaha yang berterusan. Pendidikan tersebut tetap ada walaupun tidak menyeluruh seperti sekarang, akan tetapi konteks yang berterusan itu sentiasa muncul dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Maafkan saya. Yang kedua, percaya dan patuh pada Tuhan. Kita dapat kaitan FPK ini dengan corak pendidikan pada ketika itu. Kerana apa? Fokus pendidikan pada abad sebelum ini, pada abad zaman sebelum merdeka, berfokus kepada keagamaan. Melalui keagamaan tersebut, mereka menanamkan perasaan percaya dan patuh pada Tuhan. Seterusnya, membentuk akhlak mulia. Daripada pendidikan ilmu agama yang telah mereka perolehi tadi, akan membentuk pendidikan yang berakhlak mulia, yang bermoral. Itulah yang membezakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Walaupun ketika itu, pendidikan sebelum merdeka bukanlah sesuatu perkara yang besar, bukanlah sesuatu yang menjadi negara kita sebagai sebuah negara yang maju. Akan tetapi pembentukan nilai ilmu yang muncul dalam diri kalangan dalam masyarakat tanah Melayu pada ketika itu dapat membentuk satu corak pendidikan yang boleh membentuk kemenjadian murid pada sesi tersebut mengikut peredaran zaman. Seterusnya, kita lihat corak pendidikan selepas merdeka. Ada terdapat beberapa fasa. Akan tetapi dalam sesi ini kami menekankan 5 fasa penting sahaja. Yang pertama, Laporan Razak 1956. Yang kedua, Laporan Rahman Talib 1960. Yang ketiga, Ordinan Pelajaran 1967. Yang keempat, Laporan Jabatan Kuasa Kabinet 1979. Seterusnya, Pelan Induk Pembangunan. Kita akan teruskan sesi kita dengan pembentang yang seterusnya. Terusnya, kepada pembentangan Laporan Razak. Penyata Razak meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan untuk semua. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Ini diperlukan bagi memupuk perpaduan kepada rakyat Malaysia, di mana walaupun mereka menyambung pelajaran di sekolah yang berbeza, namun konsepnya tetap sama. Kesepaduan integrasi nation. Penyata ini mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat akhirnya iaitu membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Jadi kita lihat apakah antara perkara yang diperkatakan dalam Laporan Razak. Antara cadangan yang telah dinaikkan dalam Laporan Razak, yang pertama, semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Seperti yang kita ketahui, tanah Melayu ketika itu ada pendatang daripada China, ada daripada India dan juga daripada bangsa lain. Namun di Malaysia, di tanah Melayu ketika itu telah diwujudkan sekolah yang mana khusus untuk pelajar bangsa Cina dan juga bangsa India. Namun penyata Razak ini mengambil kira walaupun berbeza kaum, mereka masih mahukan kesepaduan antara semua rakyat. Di mana sukatan yang sama ini membawa kepada perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu. Yang mana semua murid, walaupun mereka bersekolah bukan di sekolah kebangsaan, mereka mendapat silibus yang sama dan kurikulum yang sama, di mana akhirnya setelah mereka habis sekolah, mereka mencapai konsep yang sama. Semua murid faham perkara
yang sama diajarkan oleh guru-guru. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Ini adalah penting kerana bahasa adalah ejen pemupukan kesepaduan. Yang mana apabila semua rakyat Malaysia menggunakan bahasa pengantar yang sama, masing-masing berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri. Kenapa ia dikaitkan dengan kesejahteraan diri? Kerana cuba kita bayangkan apabila seorang rakyat Cina contohnya bercakap dengan rakyat India menggunakan bahasa masing-masing, adakah kesejahteraan diri tercapai? Seandainya di situ seorang berbahasa itik, sebenarnya berbahasa ayam, maka percampuran bahasa berlaku dan tidak ada yang memahami perkara yang dibualkan. Jadi mencapai kesejahteraan diri, semua rakyat Malaysia harus menjadikan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ketika itu sebagai bahasa pengantar utama. Seterusnya yang nombor 3 adalah guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Ini adalah step forward, iaitu sedikit perubahan berbanding dengan falsafah yang telah dibenarkan oleh kawan kita sebelum tadi, yang mana ketika itu guru yang dilantik adalah guru yang pandai mengajar. Sedangkan ketika ini kita sudah mengamalkan kelayakan kepada guru yang berhak sahaja ataupun berkelayakan sahaja untuk mengajar di sekolah. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah berketerampilan, iaitu berkemampuan untuk mengajar, bukanlah semata-mata datang dan bercakap untuk mendapatkan sesuatu itu tanpa kelayakan yang diiktiraf. Sama seperti kita sekarang, semua orang boleh mengajar, namun hanya guru-guru tertentu sahaja yang diberi kelayakan dan boleh untuk mengajar di sekolah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fasa yang seterusnya, iaitu laporan Rahman Talib. Baiklah. Untuk laporan Rahman Talib, sebelum kita nak menyelusuri tentang laporan Rahman Talib ini, seperti mana yang kawan kita sebut sebentar sahaja tadi, yang mana laporan Razak ini, Abdul Rahman Talib ni dia dah explore, dia dah selidik terlebih dahulu apakah tentang laporan Razak ini. Jadi Abdul Rahman Talib ni dia dah kenal pasti ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam laporan Razak. Satu lagi, perubahan dia adalah sekolah rendah telah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Maksud dia, dia masih lagi mengamalkan pendidikan secara vernacular. Pendidikan secara vernacular ni maksudnya setiap sekolah tu ada untuk kaumnya tersendiri. Ada juga masih lagi melakukan. Lepas tu dengan lagi satunya, murid naik darjah secara automatik. Kiranya setelah dah habis alam persekolahan yang pertama, terus bila dah melonjak ke 1 tahun yang berbeza. Sebagai contoh, murid tu dah 7 tahun, lalu dia terus naik kepada 8 tahun tanpa mengira kelayakan, tanpa mengira pentaksiran bilik darjah sekalipun. Okay. Yang seterusnya, pelajaran agama Islam itu bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurangnya 15 orang. Kiranya apabila satu sekolah itu ataupun dalam satu kelas bilik darjah itu dah mencapai 15 orang, maka pelajaran agama Islam boleh dilakukan, boleh dilaksanakan, dan juga pendidikan akhlak itu dititik beratkan. Tahu dari segi laporan dan juga ada berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dari segi itulah
kita boleh melahirkan dari situlah kita akan mendapat pendidikan secara berterusan. Maksud dia dari segi kemenjadian murid itulah murid akan mendapat pendidikan secara berterusan daripada sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Dari situ jugalah kita boleh melahirkan bukan sahaja rakyat, iaitu murid yang penuh bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang akan diberikan bersebentar sahaja, iaitu mungkin pada waktu mereka yang telah lonjak kepada dewasa, mereka akan berjumpa dengan ramai masyarakat yang mana juga mereka mampu menjadi perintis untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Seperti mana yang kita tahu, isu sekarang macam-macam gejala sosial yang makin menjadi-jadi sebenarnya daripada semasa ke semasa. Pergaulan bebas. Dan yang terakhir juga, apakah kaitan dia dengan laporan Rahman Talib ini? Kita mampu memperkembangkan lagi potensi seseorang individu, iaitu seseorang pelajar lah. Yang mana dari segi inilah kita mampu menjadikan seorang murid itu menjadi seorang insan yang taat kepada undang-undang dan juga negara. Baiklah, seterusnya laporan ordinan pelajaran. Laporan ordinan pelajaran telah diluluskan pada September 1951. Penubuhan dua jenis sekolah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan terdapat juga sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kedua-dua jenis sekolah tersebut mewajibkan untuk mempelajari kedua-dua jenis bahasa tersebut di sekolah. Penjelasannya di sini, sekolah kebangsaan akan mewajibkan pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris. Manakala di sekolah vernacular ataupun sekolah yang berbeza daripada sekolah kebangsaan, mereka akan menggunakan bahasa Melayu sebagai subjek wajib yang perlu mereka pelajari. Berdasarkan kepada laporan ordinan pelajaran, bermulanya laporan ordinan pelajaran ini mula muncul peraturan-peraturan pembelajaran di sekolah. Mula wujudnya peraturan-peraturan yang perlu diikuti oleh pelajar-pelajar di sekolah. Kita dapat nampak corak pendidikan kita daripada sebelum merdeka, kemudian kepada laporan Razak, kemudian kepada laporan Rahman Talib dan seterusnya kepada laporan ordinan pelajaran. Kita pergi kepada apakah kaitan falsafah pendidikan kebangsaan dengan laporan ordinan pelajaran ini. Yang pertama, kembangkan potensi individu. Apa yang kita dapat kaitkan tentang laporan ordinan ini dengan kembangkan potensi individu? Kita dapat lihat dalam laporan ordinan pelajaran berfokuskan kepada penggunaan bahasa yang berbeza mengikut pemilihan sekolah yang telah mereka pilih. Contoh, kalau sekolah kebangsaan, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi mereka diwajibkan juga untuk mempelajari bahasa Inggeris dalam sesi pembelajaran tersebut. Bermakna, mereka dapat mengembangkan lagi potensi individu, tidak terhad pada satu bahasa semata-mata. Yang kedua, melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang dan harmoni. Melalui bahasa, bahasa merupakan satu perkara yang sangat penting untuk menjadi sumber interaksi antara satu sama lain. Sekiranya sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu, manakala sekolah bukan kebangsaan menggunakan bahasa selain bahasa Melayu, apabila mereka bertemu, seperti sahabat saya telah katakan sebentar tadi, akan ada percanggahan penggunaan bahasa. Bagaimanakah mereka ingin memahami antara satu sama lain? Jadi, apabila laporan ordinan pelajaran telah mewajibkan penggunaan bahasa Melayu pada sekolah kebangsaan, dan juga perlu mempelajari juga bahasa Inggeris dan mewajibkan juga sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk menggunakan bahasa Melayu, dapat melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang dan harmoni, yang saling faham antara satu sama lain, terutama untuk cara berinteraksi. Seterusnya, memperkembangkan lagi potensi individu seperti yang telah saya kaitkan pada isi pertama tadi. Keseluruhannya, laporan ordinan pelajaran ini berfokus kepada kemenjadian murid
untuk membentuk pendidikan tersebut secara berpanjangan, membentuk satu pendidikan yang betul-betul menambah nilai moral kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang mana lebih dikenali sebagai Laporan Mahathir. Laporan ini dibentuk adalah hasil daripada maklum balas dan laporan daripada Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Jawatan Kuasa Kabinet 1974 adalah kerana berlakunya yang pertama, perusuhan kaum 13 Mei 1969, pembentukan Rukun Negara 1970 dan juga pelancaran dasar ekonomi baru 1970. Seterusnya, kita lihat kepada elemen yang berkaitan. Di sini kita lihat kaitan FPK, iaitu yang pertama cadangannya pendidikan asas 3M, membaca, menulis dan mengira. Menjadikan kita ataupun murid adalah insan yang harmonis dan seimbang, di mana keseimbangan berlaku antara membaca, menulis dan mengira. Maksudnya bukanlah kita kekal tahu membaca sahaja seperti zaman asal pendidikan yang wujud di Malaysia, di mana ketika itu kita dapat lihat seperti yang dirakamkan dalam cerita pendek P. Ramlee, seperti yang ada di YouTube, boleh diakses, di mana ada babak-babak yang menekankan tentang pembelajaran yang berlaku ketika itu hanya sekadar membaca. Maka ketika ini telah ditingkatkan penguasaan kepada membaca, menulis dan mengira untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang. Seterusnya, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Jika sebelum ini dalam laporan Razak menekankan bahasa Melayu yang menyentuh elemen identiti nasional, seperti elemen kemenjadian murid yang menyebutkan identiti nasional, di mana kita menggunakan bahasa sebagai identiti rakyat tanah Melayu ketika itu. Jika sekarang diaplikasi sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai identiti nasional, yang mana semua murid Malaysia menggunakan bahasa Malaysia. Tetapi ketika ini, bila mana kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan, ini menunjukkan bahawa mereka mahukan rakyat Malaysia adalah menjadi berilmu pengetahuan, bukan sekadar terus-terusan memegang bahasa Malaysia sahaja sebagai bahasa pertuturan, malahan ditambahkan juga dengan bahasa Inggeris. Ini menyentuh elemen kemenjadian murid yang menyebutkan kemahiran dua bahasa, di mana kita mahu murid kita bukan sahaja tahu satu bahasa, malahan juga bahasa-bahasa yang lain. Okey, seterusnya, pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan, iaitu akademik dan vocational. Maksud di sini ada pilihan untuk murid. Pilih sama ada mahu teruskan fokus kepada akademik ataupun lebih menjurus kepada vocational. Vocational bermaksud adalah kemahiran. Maka cadangan ini menyentuh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menyebut perkembangan potensi individu, di mana individu itu berhak memilih apa yang dia lebih suka untuk pelajari, sama ada fokus kepada akademik maupun kepada kemahiran. Okey, kita teruskan kepada falsafah seterusnya. Baiklah, untuk merangkumkan lagi daripada pelaporan kabinet, maka kita akan masuk kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Dari sini sebenarnya dari sini sebenarnya kita dah boleh tahu bahawa KPM, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia, dah pun merangka Pelan Induk untuk pembangunan pendidikan di Malaysia. Yang pertama sekali, dia mahu membina negara bangsa. Yang mana membina negara bangsa ni, seperti mana yang kita tahu,
kita adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Itulah keunikan Malaysia pada hari ini. Yang kedua, kita ingin membangun modal insan. Modal insan yang sering kali seperti mana yang kawan kita cakap sebentar saja tadi, yang mana seperti mana yang kita tahu, modal insan adalah modal yang sering kali sangat dititik beratkan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi, negara yang betul-betul bertamadun dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga itu kita memperkasakan lagi sekolah kebangsaan, iaitu kita membuatkan lagi dengan menggunakan pentaksiran. Iaitu kita menggunakan lagi pelbagai pentaksiran daripada guru ataupun melalui sistem-sistem yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebentar saja dulu. Okey. Iaitu yang keempat ialah kita mahu mendapatkan lagi jurang pendidikan. Seperti mana yang kawan kita dah sebut sebentar sahaja tadi, yang mana sejarah-sejarah dahulu telah menunjukkan bahawa dasar pecah perintah telah pun terjadi. Untuk memartabatkan lagi kita punya profession pengurusan. Seperti mana kita tahu, kejaya kita sebagai seorang guru mempunyai profession yang sangat mulia, dan juga Tuhan juga merahmati kita sebagai seorang guru dalam mendidik anak bangsa. Yang terakhir itu kita mahu melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan, sama ada di sekolah. Kali ini kita mahu mengaitkan kesemua pelan induk itu dengan laporan pada PIPP ini. Kaitan dia, okey, berkaitan dia di sini adalah kita mahu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Bukan sahaja berilmu dari segi fizikal, mental, maupun kita mahu juga berilmu dari segi rohani kita, spiritual kita. Okey, kita boleh kaitkan dengan kemenjadian murid ini. Kemenjadian murid inilah yang bahawasanya kita menekankan aspek kerohanian itu kepada diri pelajar. Okey. Selain itu, kita mahu melahirkan rakyat yang berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri. Yang terakhir tu, kita mampu memberi. Murid juga akan dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara pada masa hadapan. Kerana murid kita pada hari ini adalah peneraju. Okay? Peneraju untuk memacu barisan kepimpinan negara pada masa yang akan datang. Okay. Mengetahui bahawasanya pendidikan ini mampu merealisasikan kemenjadian murid. Kemenjadian murid yang bagaimana itu? Kemenjadian murid dari segi pengetahuan mereka, dari segi cara mereka berfikir, dari segi cara mereka mahu memimpin. Tak kisahlah memimpin keluarga ke memimpin masyarakat, mahupun memimpin negara. Memimpin negara, iaitu negara Malaysia yang tercinta. Dan juga dari segi itulah kita mahu menjadikan murid ini menguasai pelbagai bahasa. Dari segi pendidikan ini pula, dia adalah satu perkara yang berterusan serta mampu membawa kepada perpaduan. Kita boleh kaitkan dengan elemen kemenjadian murid ini dari segi berkemahiran untuk mempunyai identiti nasional. Kita mahu melahirkan murid yang beridentiti nasional, bukan beridentiti dari sudut perkauman. Pendidikan ini dia akan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Akan tetapi kita kena tekankan kembali falsafah pendidikan yang dibentuk untuk selaraskan tujuan pendidikan itu sendiri di dalam negara Malaysia sebagai asas kemenjadian murid.